COVID-19 yang melanda di Malaysia memberikan banyak impak kepada semua orang. Dan untuk itu kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020. Sejak Perintah Kawalan Pergerakan Malaysia yang dijalankan dan sehinggalah ke hari ini, orang ramai lebih suka untuk berbelanja dalam talian kerana cepat, jimat kos dan lebih selamat. Kajian mendapati bahawa 57% rakyat Malaysia lebih banyak membeli belah dalam talian berbanding sebelum pandemik. Antara platform dalam talian yang menjadi keutamaan rakyat Malaysia adalah Shopee, kedua Lazada dan juga Zalora. Beribu-ribu pilihan yang ada bagi setiap kategori barang yang hendak dibeli. Hanya tekan pilih, masukkan dalam troli dan check out. Cepat dan pantas. Namun, sedarkah kita akan hak-hak pengguna? Terdapat 8 hak pengguna yang perlu diketahui oleh setiap pembeli. Pertama, hak untuk mendapatkan keperluan asas. Kedua, hak untuk membuat pilihan. Ketiga, hak untuk mendapat ganti rugi. Keempat, hak untuk mendapat maklumat. Kelima, hak untuk mendapat barangan dan perkhidmatan yang selamat. Keenam, hak untuk menyuarakan pendapat. Ketujuh, hak untuk mendapat pendidikan pengguna. Dan akhir sekali, hak untuk mendapat alam sekitar yang sihat dan selamat. Oleh itu, program perantisan pengguna holistik norma baharu 2021 bahagian Zon Timur, anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna dan Persatuan Pengguna dan Ekonomi Keluarga Malaysia bersama Universiti Malaysia Terengganu diadakan untuk memberi pendedahan dan meningkatkan kesedaran tentang hak pengguna dalam urusan jual beli, meningkatkan kemahiran pengguna dalam mengenal pasti dan menganalisis laman penjualan atas talian yang selamat dan melahirkan pengguna yang berdaya upaya dalam urusan jual beli. Seterusnya, turut diberikan juga kod peserta Zon Timur bagi setiap peserta sebelum hari sesi ceramah. Pada 23 Ogos 2021, diadakan ceramah untuk para peserta holistik yang dirasmikan oleh Prof. Datin Dr. Ruhani Madmin selaku Timbalan Dekan Siswaza, Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Pembangunan Sosial. Seterusnya, ceramah bagi slot 1 yang bertajuk Hak dan Tanggungjawab Pengguna disampaikan oleh Encik Zahari. Slot kedua yang bertajuk Penipuan Kewangan pula disampaikan oleh Tuan ASP Muhammad Saadum. Selepas sesi ceramah, diadakan pula sesi taklimat program perantisan yang disampaikan oleh Dr. Nizam Ahmad selaku urus setia program perantisan pengguna holistik Zon Timur dan diakhiri dengan sesi soal-jawab. Selepas itu, diedarkan pula borang akuan penerimaan wang saku sebanyak RM60 dan dihantar pada link yang diberikan setelah diisi. Seterusnya, senario pula diberikan kepada semua peserta dan senario yang saya perolehi adalah suasana berkhemah di mana keperluan makanan apakah yang paling sesuai untuk dibawa semasa perkhemahan. Setelah mendapat wang tunai sebanyak RM60 yang diberikan melalui transaksi online, saya mula untuk menganalisis senarai nama peniaga satu persatu, iaitu peniaga manakah yang menjual makanan. Terdapat 5 peniaga di bawah senarai nama peniaga yang saya dapati sebagai penjual makanan. Peniaga pertama adalah Brownies.my
yang menjual brownies. Saya mendapati bahawa peniaga ini aktif dalam menjual brownies menerusi gambar yang dipost pada laman web Instagram mereka. Peniaga kedua pula adalah Nuraisa. Saya mendapati bahawa peniaga ini hanya menjual tortilla cheesy cheese serta barangan lain. Sejujurnya, saya berasa agak sangsi dengan penjual ini kerana penjualan makanan bukanlah keutamaan beliau. Peniaga ketiga adalah AB Choco Jazira yang menjual Chocoja. Peniaga ini merupakan seorang dropshipper, namun laman web beliau boleh dipercayai kerana sentiasa update post baharu dan tersedia juga link WhatsApp untuk dihubungi. Peniaga keempat adalah Munch Munch. Peniaga ini tidak pernah post barangan makanan yang dijual serta tidak aktif. Peniaga kelima pula adalah To Your Door yang menjual brownies. Saya mendapati bahawa peniaga ini tidak pernah membalas komen pelanggan yang meminta maklumat tentang brownies dan peniaga ini baru sahaja mula berniaga dalam Facebook sejak 25 Julai 2021. Setelah menganalisis kelima-lima peniaga, saya membuat keputusan untuk menghubungi peniaga brownies.my. Setelah survey brownies dibuat, saya meminta maklumat akaun bank daripada peniaga ini. Namun, setelah itu, mesej saya tidak dilayan dan juga tidak dibalas. Kemudian, saya memutuskan untuk menghubungi AB Choco Jazira yang merupakan seorang dropshipper. Saya berasa lebih yakin dengan peniaga ini setelah saya mendapati bahawa Instagram HQ Chocoja tersebut aktif dan dinyatakan siapakah pengasas perniagaan AB Chocoja tersebut. Peniaga ini memperkenalkan diri beliau dan turut menyenaraikan list Chocoja yang dijual oleh beliau berserta dengan harganya. Kebetulan pada ketika itu, sales Merdeka turut dijalankan di mana saya boleh mendapat Chocoja dengan harga promo Merdeka. Selepas mendapat butiran akaun bank peniaga, saya menyemak apakah peniaga tersebut seorang scammer atau tidak dengan memasukkan nombor akaun bank beliau di portal Jabatan Siasatan Jenayah Komisar Polis Diraja Malaysia. Saya mendapati bahawa tiada laporan ke atas peniaga tersebut. Selepas 3 hari bayaran dibuat, saya mendapat Chocoja yang telah saya pesan. Semua Chocoja lengkap dan bungkusan amanlah kemas dan tidak koyak. Turut diberikan juga chopstick dan juga tisu berjenama AB Chocoja oleh peniaga tersebut. Saya membeli 4 Chocoja dengan berbeza perisa agar semasa perkhemahan dapatlah saya berkongsi dengan rakan-rakan saya yang lain. Namun, saya mendapati bahawa satu Chocoja itu Babylicious agak lemau dan kurang enak dimakan. Hal ini kerana penutup balang tersebut hanya ditutup rapat dan tidak disegel. Seterusnya, aduan dibuat melalui link yang diberikan semasa sesi taklimat. Setelah aduan dibuat, saya mendapat SMS daripada pihak KPDNHUP bahawa aduan diproses dan tindakan sudah diambil. Jadilah pengguna bijak. Sekiranya anda pernah mengalami masalah pada barang pesanan anda, maka bertindaklah sekarang. Buatlah aduan dengan kadar segera dan dapatkan hak anda sebagai seorang pengguna. Jangan mudah tertipu dan berhati-hatilah semasa berbelanja dalam talian. Sekian, terima kasih.